sekalian. Untuk memberkati program bicara santai kita pada hari ini, kita mulakan dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah dan bagi yang beragama bukan Islam dengan bacaan doa masing-masing. Al-Fatihah. Amin, amin, rabbal alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada semua hadirin yang hadir pada kali ini dalam program Bicara Santai yang bertajuk Peradaban Malaysia, Sejarah, Kini dan Masa Hadapan. Okay. Di sini terdapat beberapa pengumuman dan etika sepanjang sesi Bicara Santai ini berjalan. Hadirin dan hadirat sekalian diminta mematikan mic ataupun mute sepanjang sesi ceramah dan perkongsian ini berlangsung. Sepanjang sesi ceramah dan perkongsian ini berjalan, hadirin boleh membukakan soalan atau pertanyaan di ruangan chat atau komen. Pengerusi sesi akan memilih dan membacakan soalan tersebut di akhir sesi ceramah dan perkongsian ini, insya-Allah. Hadirin juga diminta mematuhi segala bentuk adab dan etika dalam majlis ilmu. Hadirin juga diminta untuk mengaktifkan sistem kamera ataupun on kamera di akhir sesi untuk sesi fotografi. Okay. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum kita memulakan sesi perkongsian ilmu bicara santai ini, izinkan saya untuk menerangkan sedikit latar belakang tetamu jemputan dan penceramah kita pada hari ini. Profesor Madya Dr. Makrofa Ismail berasal dari Pasir Bandar, Pulau Condong, Kelantan. Beliau memperolehi ijazah dalam bidang Sarjana Muda Matematik UKM dan meneruskan pengajian peringkat master di University of Wales, United Kingdom dalam bidang yang sama. Beliau dianugerahi ijazah PhD dalam bidang falsafah dan sejarah matematik pada tahun 1993. Beliau telah berkhidmat di Jabatan Matematik Fakulti Sains Universiti Putra Malaysia bermula tahun 1979 sehingga 2016. Beliau juga dilantik sebagai Ketua Laboratori Etnomatematik dan Didaktik bermula dari tahun 2010 dan menjadi penyelidik bersekutu dari awal penubuhan INSPAM. Beliau juga telah menghasilkan pelbagai buku penulisan dalam bidang sains dan matematik serta sejarah peradaban. Antara karya terbaik beliau ialah Malayunesia, Kedipan Bintang Melayu di Langit Melayu, Kedipan Bintang di Langit Turki, Bicara Waras Sains Islam, Menerobos Kedipan Sejarah dan Falsafah Sains yang mengubah dunia dan pelbagai buku lagi yang boleh menjadi rujukan kita. Karya terkini beliau yang saya sendiri dalam proses pembacaan ialah Kedipan Sinar Islam di Langit Transonia dan Rusia. Tanpa membuang masa lagi, dijemput Profesor Dr. Madya Dr. Rofa untuk menyampaikan ceramah beliau pada hari ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okay, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih kepada pensyarah, kepada para pelajar yang terlibat dengan kursus peradaban. Dan saya sekali lagi mengucap berbanyak terima kasih atas kesempatan ini. Izinkan saya menunjuk slide yang saya sediakan. So saya cuba share slide untuk kita dapat sama-sama perbincangan kita pada pagi ini. Tajuk yang diberikan ialah tajuk yang berkaitan dengan tamadun ataupun peradaban dalam konteks negara kita Malaysia, sejarah, kini dan masa depan. Tajuknya cukup besar barangkali dan saya insyaAllah menjelaskan yang lebih ringkas supaya kita dapat gambaran apakah berlaku. Saya cuba gunakan mikrofon di sini kalau ini lebih baik daripada yang sebelum ini. Kalau sekiranya ada gangguan boleh memberitahu saya apabila dalam pembincangan ini. Dan kita kenalkan yang kita cintai, Malaysia, yang merdeka pada tahun 1957. Sekarang 5 tahun mencapai kemerdekaan. Kemerdekaan ini adalah mana kita membentuk diri kita.
Dalam masa 65 tahun kita merdeka, kita telah mencapai pencapaian yang membanggakan dan kita membentuk satu jati diri manusia ataupun kesatuan hidup dalam bentuk harmoni yang menjadikan tolak ansur dan juga toleransi sebagai asas masyarakat Malaysia yang bersatu. Dalam konteks kita mencapai tujuan yang sama, maka di sinilah kita lihat keindahan negara kita bersamanya dalam satu perjuangan yang satu untuk mencapai cita-cita negara yang satu. Kita telah mencapai dalam konteks pembangunan fizikal, kita melihat pembangunan yang terdapat di Kuala Lumpur tidak kalah dengan negara-negara di Asia Tenggara, bahkan di negara dunia juga dari segi konteks pembangunan fizikal. Tetapi apa yang saya ingin sebutkan di sini adalah kita jangan lupa satu lagi pembangunan yang sangat penting, iaitu pembangunan spiritual, pembangunan rohani, pembangunan etika, yang sekiranya pembangunan ini tidak seimbang, maka pembangunan yang kita bina akan pincang. Alhamdulillah kita lihat dalam masa 65 tahun kemerdekaan kita, negara kita memilih satu sistem parlimen, iaitu dalam konteks demokrasi, untuk memberikan rakyat ruang pemimpin mereka. Mereka inilah untuk membawa negara ini ke arah yang mereka telah taklifkan. Dan kita harapkan pemimpin kita yang membawa satu dimensi ke arah kejayaan dalam konteks kesepaduan dari segi fizikal dan spiritual dalam pembangunan negara kita. Dan ini sangat sesuai dengan falsafah pendidikan negara yang menyebut bahawa pelajar yang harus dikeluarkan dari sistem pendidikan kita ialah pelajar yang bersatu, yang bersepadu dalam konteks jasmani, emosi, rohani dan intelek. Dan inilah yang kita bincangkan apa kita sudah capai tujuan kita. Yang kita sudah capai kali kita saksikan daripada penghasilan pelajar setiap tahun di universiti ataupun di college atau mana saja. Dan Universiti Melaya umpamanya telah mengeluarkan graduan setiap tahun. Dan bukan saja graduan ijazah pertama, ijazah kedua dan ketiga. Dan kita boleh bersyukur di atas kejayaan yang besar ini. Tetapi kejayaan harus diimbangi antara fizikal dan spiritual. Dan kita lihat pencapaian kita di universiti di Malaysia, kita lihat telah membentuk satu identiti intelektual yang telah begitu cemerlang barangkali, dan ranking Universiti Melaya menduduki tempat 70 di dunia adalah satu pencapaian yang sudah boleh kita banggakan tetapi belum memadai. Dan demikian juga universiti lain yang juga terus membina, membangun dan berusaha untuk mendapat tempat yang baik dalam dunia. Kita juga menghasilkan pelajar, saintis-saintis yang berwibawa, pensyarah-pensyarah intelektual dan juga pegawai kita yang terlibat dalam semua bidang pembangunan juga yang juga sudah mencapai satu dalam konteks Malay Cerap yang dibina di seluruh negara kita, terutama di Melaka ataupun di Langkawi ataupun di Negeri Sembilan, bahkan di Selangor juga kita sudah mempunyai banyak balai cerap yang kita jadikan ini sebagai satu panduan pencapaian kajian dalam astronomi, lebih lagi dalam bidang falak syar'i yang dikaitkan dengan ibadah umat Islam yang sedang kita jayakan sekarang. Dan kita juga berbangga di antara profesor kita, di antara intelektual kita telah menerima satu pencapaian yang intelektual SM umpamanya ataupun universiti lain telah memberikan satu nilai, satu pencapaian yang cukup membanggakan. Yang di tengah itu Profesor Wan Salmi itu kawan saya di sekolah dulu, dan begitu juga lah intelektual lain yang telah menunjukkan satu pencapaian yang membanggakan dalam konteks intelektual. Begitu juga kita telah tersenarai sebagai saintis agung dunia. Dua daripada wakil kita, dua orang profesor ini telah menjadikan dua bintang yang cemerlang di peringkat dunia. Dan 3 saintis Malaysia ini tersenarai sebagai minda paling berpengaruh di dunia. Dan 3 daripada tokoh ini daripada Malaysia. Inilah antara contoh-contoh yang kita capai. Dan apa yang saya sebutkan itu lebih berpihak kepada intelektual. Dan sekarang kita cuba lihat apakah yang kita capai berkaitan dengan spiritual. Dalam konteks dengan pencapaian kita sampai dengan satu apa itu tadi, bahawa 2,425 kes rasuah dilakukan oleh penjawat awam
Penjawaan adalah simbol kepada intelektual. Kita berbangga dengan sahabat kawan kita, pensyarah kita yang mencipta di dunia. 3 dari mereka telah diiktiraf sebagai satu tahap peringkat dunia. Tetapi sayang di negara kita sendiri, 2,000 lebih pegawai pejabat awam dan kebanyakan ialah sebagai simbol intelektual dan juga kerajaan kita sendiri. Pejabat awam ini ialah simbol sendiri. Ialah apa yang melihat dua fenomena yang bercanggah. Satu adalah pencapaian kita lihat dari segi physical, intellectual yang tidak dapat kita pertikaikan. Tetapi apabila kita melihat dari segi kejiwaan, akhlak, etika, moral ini, banyak berbangga walaupun ikan sebahagian besar daripada kawan kita begitu cemerlang, tetapi sebahagian inilah yang mencemarkan profesion pejabat awam. Dan mereka ini kepada sistem pendidikan kita. Oleh sebab itu ada satu yang tidak kena dengan sistem pendidikan kita. Sebab setiap unit pejabat awam ataupun pegawai ini hasil produk daripada sistem pendidikan kita. Sistem pendidikan kita mulakan sejak merdeka. Sejak merdeka kita mulakan sistem ini. Dan sekarang kita tanam, sejak merdeka kita tanam benih. Dan benih yang kita tanam telah kita petik hasilnya. Antara hasil yang kita petik ialah sebagaimana yang kita yang manis terus beracun. Di antara pohon yang kita tanam ada buah yang keluar sebagai buah yang beracun. Mari kita lihat kembali, kita refleksi balik apakah yang telah kita lakukan sejak merdeka. Persepsi rasuah negara kita cukup menakutkan, cukup memalukan. Kita di 461 tidak ada dan kedudukannya lah tapak ketiga. Markahnya 85%. Maksudnya dia mencapai markah A. Kalau grade ialah A. Tetapi kita lihat kedudukan kita ialah markah kita capai ialah 47/100. Maksudnya dalam konteks markah skor kita hanyalah mencapai D ataupun C saja. Kita bercakap tentang kecemerlang, kita bercakap tentang kecemerlangan, kita bercakap tentang first class. Tetapi apa yang berlaku dalam konteks spiritual, kita menduduki tempat D. Sama ada kita suka dengar atau tidak. Inilah realiti yang kita hadapi. Maka ada sesuatu yang tidak kena dalam sistem perdagangan kita. Sebab setiap yang kita lakukan, yang dapat melakukan rasuah, mereka ada kuasa. Dan kuasa ini ada hubungan dengan sifat peribadi mereka, dengan akhlak yang mereka ada, dan dengan ciri etika yang mereka ada. Disiplin yang mereka diasuh. Para pelajar yang saya hormati sekalian, saya ingin bezakan antara disiplin dan akhlak. Disiplin berlaku apabila ada penguatkuasaan. Apabila penguatkuasaan tidak ada, maka tidak ada lagi apa yang dilakukan. Tetapi akhlak ialah jiwa kita menjaga diri kita. Kita tidak melakukan keburukan di mana saja, sama ada kita bersorangan ataupun dalam masyarakat awam, sebab kita yang menjaga diri kita. Tetapi disiplin, peraturan yang menjaganya. Dan hari ini kita menghasilkan pelajar yang disiplin, tetapi kita tidak berjaya menghasilkan pelajar yang berakhlak. Akhlak seperti emas tulen. Tetapi disiplin hanyalah seperti emas plated, emas celup yang bersinar di luar tetapi dalamnya besi yang berkarat. Inilah persoalan kita dalam peradaban. Inilah persoalan kita dalam pembangunan yang kita maksudkan. Pembangunan yang hakiki ialah kesepaduan antara pembangunan fizikal dan spiritual. Tetapi sayang, apabila kita masuk universiti, pembangunan spiritual tidak diambil kira. Yang kita ambil kira ialah intelektual, iaitu A, B, apa yang kita dapat dalam sejarah kita tidak menggambarkan spiritual kita, tidak menggambarkan rohani. Sedangkan rohani adalah satu aspek dalam pendidikan kita. Sayang, mari kita sama berfikir. Saya, guru, pensyarah, pelajar. Mari kita sama renungi apakah yang sedang berlaku negara kita. Dan lebih khusus kita sebagai pelajar. Kita juga berbangga negara kita dianugerahkan dengan kemewahan yang begitu hebat. Dan di bumi kita keluarlah minyak yang melimpah ruah dan kita menjadi satu kuasa ekonomi juga walaupun dalam kapasiti yang tersendiri. Kita telah membangun dengan minyak yang dianugerahkan kepada kita ini dan kitalah negara yang paling mewah di Asia Tenggara. Ini disimboliskan dengan masyarakat yang paling tidak sihat di Malaysia, di Asia Tenggara.
Malaysia ialah masyarakat yang paling tidak sihat dan kita adalah manusia yang paling obes di Asia Tenggara. Maksudnya kita di sebalik kemewahan yang dianugerahkan dan kita ialah masyarakat yang paling bermasalah dalam kesihatan. Dan yang paling sihat di Asia Tenggara ialah Vietnam. Kita lihat Vietnam, mereka hampir tidak ada yang obes, tidak ada yang gemuk, yang mereka adalah slim dan Vietnam ialah negara yang paling sihat. Hospital swasta tidak diperlukan di Vietnam. Hospital kerajaan sudah mencukupi sebab mereka ialah satu bangsa yang aktif, yang sihat, mengamalkan hidup sihat, makanan yang sederhana, tetapi kita dianugerahkan makanan yang berbagai. Buah-buahan kita yang berbagai, makanan kita berbagai-bagai, dan kemewahan kita berbagai-bagai. Dan ini menyebabkan kita lihat masyarakat Malaysia ialah masyarakat yang terkenal dunia sebagai masyarakat yang tidak sihat. Oleh sebab itu, sedunia mengetahui apabila membuka hospital swasta di Malaysia, maka open secret bisnes ini akan mencapai keuntungan yang sangat-sangat hebat dan hampir tidak ada setiap hospital yang swasta menghasilkan ataupun katil yang masih kosong sebab dipenuhi dan itu diketahui oleh seluruh dunia. Dan para sekalian, kita harus tunjukkan sifat baik kita. Jangan lupa juga yang baik kita teruskan, yang buruk kita jadikan sempadan supaya kita tidak teruskan dengan amalan yang tidak baik. Pelajar-pelajar yang saya kasih sekalian, kita kembali pada sejarah negara kita. Di dalam tajuk yang diberikan kepada saya tadi, ialah peradaban lepas sejarah masa kini dan juga akan datang. Barangkali saya tidak dapat mencakupi semuanya, tapi kita undur ke belakang. Apa yang kita hasil sekarang, ini ialah di belakangnya ialah sejarah kita. Sejarah kita adalah identiti kita. Dalam mycard kita, dalam mycard kita itu sejarah kita. Di mana kita lahir, bila kita lahir, siapakah ayah kita, apakah agama kita, itu semuanya adalah sejarah kita. Siapa yang suka sejarah, identiti dia. Dan bagi siapa yang tidak sebagai pendatang haram. Sebab itu begitu penting sejarah, kita kenali sejarah kita supaya kita tidak hilang identiti kita dan mari kita kenal sejarah kita satu masa dulu yang kita sebut sebagai satu kawasan yang besar yang kita sebut Marudaya. Daripada Aceh sampailah ke hujung Filipina. Filipina itulah negara Melayu yang besar yang di situlah kita lihat satu masa dulu kita tidak pernah ada sempadan. Daripada Filipina sampailah ke Jawa, Sumatera, Semenanjung Melayu, di Borneo, Kalimantan, termasuklah Sulawesi, hanyalah satu negara. Tidak ada dua negara, tidak ada pecahan negara, tetapi apabila penjajah datang, mereka telah pisahkan kita. Mereka kecilkan kita dan itulah sifat penjajah. Daripada sebuah kuasa yang besar yang disebut Melayu Raya, kita dikecilkan, ada nama Malaysia, ada nama Indonesia, ada nama Singapura, ada nama Thailand, ada nama Filipina dan ada nama Indonesia. Maka kita masing-masing diasuh supaya kita berbangga dengan bangsa kita sendiri, dengan negara kita sendiri, sedangkan kita adalah satu satuan. Kita tolong-tolongan, kita adalah satu masyarakat yang sama. Oleh sebab itu, apabila telah dipecahkan oleh penjajah, maka kita terpisah. Dan apabila kita mengembara satu negara ke satu negara, kita dikatakan sebagai pelarian, sedangkan seluruh alam Melayu negara kita yang sama. Itu sejarah, tetapi sekarang telah berlalu. Dan satu masa dulu kita dikenal sebagai India Timur. Dan di sinilah ramai ahli sejarah yang terkeliru. Kita lihat, India sekarang disebut India Barat. Dan alam Melayu ini disebut India Timur. Dan oleh sebab itu sampai sekarang, masih lagi ada ahli sejarah yang keliru. Yang disebut India Timur itu adalah alam Melayu. Maksud alam Melayu adalah disebut India Timur. Dalam penulisan umat Islam, dalam penulisan sejarah Islam, mereka mengatakan India Timur lah lebih maju pada India Barat. Peristiwa yang dicari Islam. Umpamanya nombor kosong, nombor sifar ditemui di India Timur. Maksudnya bukan di India Barat, bukan India sekarang, tetapi di alam Melayu. Dan nombor kosong ini ditemui di Kamboja. Kamboja dipanggil India Timur. Dan apabila British datang ke sini, dia masih memanggil East India. Maksudnya India Timur ini alam Melayu. Ada pemimpin-pemimpin yang tersilap yang mengatakan India inilah bekas Jah India. Tidak, nama kita adalah India Timur. India Barat ketika itu tidak terkemuka dalam segi sejarah. Dan yang timbul ialah sejarah India Timur. Sekarang apabila India Timur disebut sebagai alam Melayu, maka yang tinggal adalah India. India sekarang ini disebut India Barat. Dan itulah sejarah yang harus kita pahami. Sebelum kita melangkah lebih
Oleh sebab itu apabila penjajah datang, masih meraihkan alam Melayu East Indies, India. Maksudnya India Timur, termasuklah Filipina, Jawa, Sumatera, Semenanjung, Borneo, ini dipanggil India Timur. Apabila kita faham tentang istilah ini, kita teruskan apa yang berlaku. Ketika itu semua ini dikuasai orang Melayu, satu bangsa yang sama. Dan kita menguasai asalnya kita bahasa dicampur. Ini kita. Selama 700 tahun kita pertahankan bumi Melayu kita, tetapi tentera Melayu, Mongol bernama Biak. Biak satu bangsa Mongolia yang ganas. Mereka datang mengalahkan tentera Melayu dan sekarang mereka mengambil negeri campur ini dan mereka sebut Vietnam. Vietnam ialah bumi Biak maksudnya. Dan apabila kita pergi Vietnam, kita kenal kembali itulah negeri Melayu yang telah terlepas. Dan kita lihat campur ini ialah tempat perkembangan Islam yang awal. Sekarang sudah menjadi satu kenangan indah. Dan kita lihat ke Hanoi, Singapura yang ada itu sekarang, Indrapura, Wijaya, dan Ho Chi Minh ini ialah bandar pertahanan kita yang terakhir. Sejarah ini tidak ditulis dan untuk kita faham tentang sejarah kita, maka kita faham tentang campur yang telah hilang. Kemudian bumi kita yang besar bernama Kamboja Desa. Kamboja Desa juga bumi Melayu yang akhirnya kita dikalahkan oleh satu bangsa yang tidak ada tamadun, namanya Thai. Thai mengalahkan Kamboja Desa sehingga Kamboja Desa telah dijadikan Thailand sekarang. Thailand itu bumi kita. Bangkok itu maknanya Bangkok tidak lurus. Bumi Bangkok itu ialah Bangkok asalnya. Dan kita lihat Yala itu Jala. Karabi itu adalah Gharbi. Dan sejarah hanyalah tinggal kenangan. Maka kita telah hilang campur, kita hilang Kamboja Desa yang sekarang sudah menjadi Thailand. Dan kita hilang petani sekali lagi. Petani kita hilang sekali lagi. Dan petani daripada kawasan sempadan yang telah hilang sampailah ke Kedah, kita hilang sekali lagi. Kita ialah masyarakat yang kalah dan orang Melayu dah sifat mereka bertolak ansur dan tertolak beransur-ansur di bumi sendiri. Itulah sifat mereka yang telah kehilangan negara ini. Selepas kita kehilangan tentang petani, kita hilang Singapura. Kita hilang Singapura lagi. Dan yang tinggallah sekakang keras sekarang. Dan saya ingin kembali pada satu masa yang lampau. Alam Melayu ini dikenal sebagai India Timur. Dan di sinilah kita lihat tempat industri besi yang terbesar di dunia ketika itu. Dan tempat yang lebih spesifik ialah di Kedah. Kedah tua ini telah menghasilkan besi yang terbaik di dunia. Kita lihat pedang-pedang yang dihasilkan di Kedah terkenal seluruh dunia. Dan orang Rom datang membeli besi daripada Kedah. Dan besi ini dipanggil Damascus, bukan Damascus, tapi Damascus, besi daripada Kedah. Dan disebut sebagai besi daripada Al-Kalah. Kalah maksudnya Kedah. Nama asal Kedah ialah Kalah. Kedah ialah bangsa yang kalah. Apabila Islam sampai, mereka mengubah nama Kalah jadi nama Kedah. Dan sekarang kita lihat, besi ini masih digelar sebagai besi Kalah. Yang menjadi besi yang terbaik untuk senjata pada masa dulu. Dan kita nama Kedah ini disebut sebagai Kataha, Kalah, dan Cinca. Itu nama Kedah yang dicatatkan oleh pengaruh Cina. Dan mereka datang ke Kedah untuk mengambil besi sebagai senjata yang paling baik ketika itu. Dan hari ini kita masih lihat kesan-kesan yang kita maksudkan tadi di tempat yang diambil daripada Zabash. Zabash itu nama lain untuk kawasan di alam Melayu. Dalam sejarah Islam, dalam sejarah orang Arab, mereka mengatakan bahawa Zabash adalah tempat besi yang sangat penting digunakan untuk pembuatan senjata dan kita dapat masih saksikan sekarang. Di Kedah kedua, di Lembah Bujang, telah kita saksikan berbagai-bagai relau tentang perusahaan besi, logam dan sebagainya masih kita dapat saksikan sekarang sebelum masih lagi. Ketika itu England, Eropah belum ada sama sekali. England, Eropah belum ada sama sekali, kita sudah membentuk satu tamadun di alam Melayu. Bahkan dicatatkan oleh ahli sejarah Cina dan juga ahli sejarah Arab yang pernah datang ke sini dan mengambil besi kita dari sana. Dapat bahwa dalam telah muncul sebagai pelabuhan yang besar
dan khususnya di kampung Cemara, Jenyang ini masih dapat kita saksikan kesan arkeologi yang dihasilkan dalam peradaban yang lalu. Dan inilah contoh-contoh yang kita lihat kajian arkeologi. Cukup penting untuk pelajar mengetahui tentang kajian arkeologi. Arkeologi ialah kesan sejarah yang berlaku pada masa lampau yang dihasilkan melalui artefak. Artefak ialah berbagai peninggalan yang dihasilkan oleh mereka. Dan ini sebahagian daripada peninggalan jongkong, besi dan sebagainya yang dihasilkan dalam kerajaan Kedah. Dan pedang yang terbaik dunia disebut Damascus, bukan Damascus, Damascus. Asalnya Damascus maksudnya merujuk kepada besi sebelah timur. Dan apabila disebut sebagai Damascus, mereka sangka besi ini daripada Damsyik, tidak, daripada Kedah. Dan pedang yang terbaik dunia yang dipunyai oleh Salahuddin Ayyubi. Dia dapat memotong pedang tentera salib patah dua. Dia dapat potong seperti potong batang pisang. Sangat-sangat tajam. Dan apabila dikaji apakah jenis logam yang digunakan untuk pedang Salahuddin Ayyubi yang membuka Jerusalem, yang membuka Maqdis, nano. Yang teknologi ini ada sekarang, tetapi dalam konteks peperangan orang Islam dulu pedang yang bersifat nano teknologi ini, dan ini dihasilkan yang disebut sebagai Damascus, pedang Damascus yang sebenarnya pedang Damascus, dan pedang ini tertajam dunia. Mereka dapat memotong batu dengan sempurna dan dapat memotong besi dengan lengkap, dan itulah yang ditakuti oleh tentera salib, ialah tentera pedang yang sangat kecil, sangat ringan tetapi sangat tajam. Satu lagi, kekuatan ataupun kesan ekologi menunjukkan bahawa alam Melayu yang kita sebut sebagai India Timur tadi mempunyai sifat ataupun disebut sebagai negara maritim, negara pelayaran, dan mereka membina kapal yang terbesar dunia. Disebut Jong. Jong ialah kapal Melayu yang terbesar dunia, dan alam Melayu ini telah mengembara seluruh dunia, dan mereka terkenal sebagai pelayaran yang terkenal dunia. Dan kapal mereka masih ada di dinding Borobudur. Ini kapal yang paling besar yang pernah diciptakan. Kapal ini sangat besar, berpuluh kali daripada kapal Eropah yang paling besar ketika itu. Dan ini dipanggil Jong. Jong ialah bahasa Melayu yang telah disalah faham oleh pengkaji Cina. Orang Cina mengatakan Jong ialah istilah Cina untuk kapal yang paling besar. Sebenarnya Jong apabila dilihat dari segi filologi ialah bahasa Melayu tu dia. Dan pepatah Melayu mengatakan 7 Jong masuk kuala, anjing masih bercawat. Maksudnya Jong ialah bahasa asal orang Melayu, dan Jong ialah kapal terbesar dunia. Dan bagaimanakah orang Cina belajar membuat kapal daripada orang Melayu? Dan kita lihat bagaimanakah Panglima Cheng Ho yang membina kapal yang terbesar dunia ketika itu. Dia adalah Panglima Islam yang terkenal, yang diutus oleh Raja Yongle, seorang raja Islam yang sangat terkenal di China. Yongle membina bangunan Forbidden City ataupun Forbidden Castle ataupun istana yang besar. Dan dia adalah seorang ulama yang besar. Chiang Yang-ho tidak pernah disiharkan oleh China sebagai orang Islam, dan dialah mengutus Cheng Ho untuk menyampaikan Islam ke arah alam Melayu dan seluruh pantai-pantai India dan sebagainya. Dan kapal Cheng Ho ialah kapal yang benar-benar disebut Jong. Dan orang Cina mengatakan Jong ialah Cina, tetapi ialah Islam. Dan cuba banding kapal Magellan yang terbesar ketika itu dibandingkan dengan Jong Melayu sangat kecil. Tetapi sejarah tidak ditulis dengan tepat, dan sekarang teknologi kapal ini dikaji di barat. Saya pernah sampai ke satu pantai di Slovenia bernama Di Rosa. Dan saya temui sebuah kapal Melayu terdapat di pelabuhan Di Rosa. Dan ini cukup mengagumkan ketika zaman moden ini kapal Melayu masih terdapat di Di Rosa, iaitu pelabuhan di Slovenia. Dan ini mengagumkan saya apabila kita melihat bahawa kapal-kapal yang dibina, yang dijadikan sebagai kapal yang menjadi pelayaran satu masa dulu, dibina di Terengganu umpamanya. Dan cukup menarik, kapal yang paling besar yang pernah dibina di Melaka ketika zaman keagungan Melaka ialah sepanjang 100 meter. Cuba bayangkan 100 meter, satu jarak lari yang melambangkan jumlah panjang kapal yang pernah yang disebut Jong dibina di Melaka, dapat memuat 500 tan dan dapat masuk
berbagai-bagai binatang termasuk gajah dalam kapal tersebut. Dan ini gambarnya. Gambar lukisan menggambarkan kapal Jong yang dibina di Melaka. Dan Melaka telah diisytiharkan sebagai negara maritim yang mengembara seluruh dunia dan sampai ke Istanbul, sampai ke Afrika, sampai ke Jepun, dan sampai ke China. Dan itulah hubungan antara kapal yang dipunyai oleh Kerajaan Melaka pada masa dulu. Dalam buku, para pelajar sekalian, yang ditulis oleh Harun al-Rashid, menceritakan bahawa orang yang meninggi dunia pertama ialah orang Melayu. Dan dia adalah orang Melaka yang ditangkap oleh Magellan, yang menunjukkan jalan Magellan untuk sampai ke Filipina. Dan Magellan terpaksa menggunakan penuju orang Melayu yang untuk membawanya ke Filipina. Dan di Filipina Magellan dibunuh. Kapal Magellan diteruskan oleh Panglima Awang. Oleh sebab itu, disahkan ibarat bahawa Magellan adalah orang pertama yang meninggal dunia, sedangkan yang sebenarnya lah Panglima Awang. Hari ini, mereka katakan Panglima Awang ialah orang pertama yang meninggal dunia, bukan Magellan, sebab Magellan telah mati. Yang membawa Magellan ke Filipina ialah Panglima Awang ini. Dan sekarang resminya, dunia mengisytiharkan bahawa yang meninggal dunia bukan Magellan, tetapi orang Melayu, dan inilah yang dikatakan dalam sejarah. Dan diterima sejarah yang meninggal pertama dan pelajar sekalian. Kita lihat bila telah dikepung oleh Portugis, mempunyai kelepatan senjata yang sangat kecil berbanding dengan kekuatan Melaka. Melaka mempunyai meriam yang sangat besar, teknologi dipunyai oleh Melaka, tetapi sejarah menunjukkan bahawa Melaka kalah pada Portugis. Kekalahan Melaka bukan kerana kekurangan teknologi, tetapi kerana pengkhianatan daripada dalam istana. Dan dikatakan oleh Portugis, dia kagum dengan dia pilih orang Melayu dan dia rampas senjata orang Melayu. Berbagai-bagai meriam yang dirampas oleh Portugis, Melaka lebih superior dari segi alat logistik peperangan berbanding dengan Portugis, dan kekalahan Melaka disebabkan oleh pengkhianatan yang datang daripada orang Melayu sendiri. Itulah sejarah Melayu yang sangat baik tetapi sangat mudah bersama dengan musuh mereka sendiri. Kita lihat inilah gambarannya. Gambaran bagaimanakah meriam-meriam terbesar dipunyai oleh Melaka. Dan Portugis tidak dapat menahan meriam ini. Kalaulah tidak ada pengkhianat daripada dalam istana yang telah menjadi duri dalam daging. Dan ini meriam yang dibina oleh orang Melayu di petani. Siam tidak dapat mengalahkan petani lagi meriam ini dipunyai oleh orang Melayu. Akhirnya meriam ini telah dirampas dan petani telah jatuh pada Siam. Siam asalnya adalah kemudian desa bumi Melayu yang telah dirampas oleh tentera Mongol nama Tai. Tai ialah tentera Mongol, sama dengan Biak ialah tentera Mongol yang telah mengambil campur menjadi Vietnam, dan sekarang tentera Mongol lain mengambil bumi Melayu bernama kemudian desa menjadi Thailand sekarang, dan kita telah terlepas segala-galanya. Kemudian kita terlepas Singapura pula. Dan itulah satu sejarah yang harus kita kenang. Dan saya ingin sebut satu lagi peristiwa, iaitu apabila kita berada di bawah Osmaniyah. Osmaniyah ialah kerajaan Islam yang berpusat di Istanbul, yang telah kita lihat empire ini ialah empire yang terbesar di dunia. Kalaulah kita bandingkan dengan pengaruh Osmaniyah, dia bertumpu di Istanbul, mengandungi Eropah, pengaruhnya menjala sampai ke sampai daripada hujung Afrika sampai ke hujung Asia, masuklah alam Melayu. Ketika itulah kita lihat kekuatan tentera kita yang berpusat di Makkah. Di sinilah kita lihat ilmu-ilmu dikembangkan dalam ilmu-ilmu yang sangat penting, termasuklah ilmu yang berkaitan dengan perubatan, matematik, pelayaran dan sebagainya. Tokoh kita di Makkah menghasilkan ilmu-ilmu dalam astronomi. Kenapakah saya nak tumpukan di sini astronomi? Ilmu kita ingin mula kita untuk melihat kedudukan bulan pada akhir bulan ataupun awal bulan, maka ini dikira oleh ulama kita. Dan bagaimanakah kita mengira takwim solat zuhur, subuh dan sebagainya. Ini juga memerlukan ilmu falak yang sangat-sangat jitu, dan inilah kita lihat hasil dihasilkan oleh ulama Melayu kita di Mekah. Dan di antara ulama kita besar di Mekah ialah Syekh Abdul Samad Al-Palamani, Syekh Daud Patani, Syekh Ahmad Patani, dan berbagai-bagai tokoh yang barangkali tidak pernah dinyatakan di dalam sejarah matematik negara kita, bahawa di antara mereka ialah ahli matematik yang terkenal. Dan di antara ahli matematik terkenal ialah Syekh
khatib daripada Minangkabau yang menulis buku matematik yang awal dalam kurun ke-19. Dan itulah pencapaian yang dicapai oleh ulama kita di Mekah. Dan kita lihat hari ini, kalau kita masuk dalam pustakaan-pustakaan kita, kita akan temui khazanah tulisan lama ulama kita dalam beberapa bidang. Dalam matematik, di dalam pertukangan, dalam pelayaran, di dalam astronomi paling banyak ingin merujuk kepada Pustakaan Akademik Pengajian Islam Nilampuri. Ya, saya masuk semasa dulu. Dan kita dapati banyak peninggalan khazanah-khazanah kita, dan ini antaranya khazanah di Kamboja. Selepas kita telah dikalahkan oleh Vietnam, maka kita lari ke Kamboja sekarang. Dan khazanah kita antaranya masih tersimpan di sana. Dan kita lihat, inilah di antara manuskrip-manuskrip yang masih kita saksikan, yang dihasilkan oleh ulama kita dalam kurun ke-19 dan 20. Dan ini menghasilkan banyak kitab-kitab kita yang sangat banyak, dan kita boleh berbangga dengan khazanah kita. Sedangkan England hanyalah dapat berbangga dengan Shakespeare. Shakespeare hanya dalam kurun 17, sedangkan manuskrip kita ini melampaui ke kurun ke-12 dan sebagainya. Dan itulah sebab British apabila mereka menjajah kita, mereka sangat kagum dengan manuskrip yang kita tinggalkan, sedangkan mereka hanyalah berbangga dengan Shakespeare. Kita lihat koleksi manuskrip yang kita ada jauh lebih banyak daripada Eropah. Dan hari ini ada seorang profesor dari Amerika, dia adalah pengkaji manuskrip. Ke mana saja pergi ke dunia, ke Rusia, pergi ke Amerika, saya pergi ke Lisbon, saya pergi ke di mana saja, saya pergi SS manuskrip Melayu. Saya tak orang Melayu. Saya tak tahu siapa. Beritahu bahawa itulah Malaysia. Percaya. Sebab bangsa ini bangsa yang paling dunia satu masa dulu, kata profesor ini. Eropah tidak mempunyai koleksi manuskrip sebanyak yang dipunyai oleh MSS manuskrip. Di Lisbon saya lihat sebahagian daripada koleksi mereka adalah manuskrip Melayu. Di London, di Kongres Amerika, banyak manuskrip Melayu disediakan oleh mereka. Dan ini menggambarkan bahawa bangsa Malay ini adalah bangsa yang sangat termuka satu masa dulu. Dan apabila saya diberitahu bahawa, kata profesor tadi, bahawa Malay dalam Malaysia, saya tidak percaya. Dia datang ke Malaysia, dia temui saya. Dia kata, Malay itu Melayu, itu Malay itu Melayu. Mundur, saya beritahu dia bahawa roda sentiasa berputar, sekali di atas, sekali di bawah. Dulu Barat negara yang mundur, kami yang maju. Sekarang kamu yang maju, kami yang mundur. Maka roda terus berputar. Jangan kita bangga bila kita berada di atas. Jangan kita bersedih kita di bawah, sebab roda akan berputar. Itu adalah lumrah. Satu dulu negara yang maju seperti Rom, satu masa dulu adalah Greece yang kecil. Maka dunia telah berputar, dan satu kali sekali ke atas, sekali ke bawah. Itulah sejarah yang kita harus renungi. Ini saya ingin contohkan ialah kitab-kitab matematik yang ditulis di Mekah. Dan inilah pengiraan yang sangat-sangat jitu. Mereka menggunakan tentang matematik yang canggih. Dan logaritma itu ialah diasaskan oleh Islam. Oleh sebab itu, British berbohong. Dia mengatakan Lord Napier yang menghasilkan logaritma, sedangkan nama logaritma itu ialah daripada Al-Khwarizmi. Nama pun masih Arab lagi, dan dia mengaku logaritma diasaskan oleh Napier dan diajar oleh seluruh universiti bahawa logaritma diasaskan oleh Napier. Akan Lord Napier belajar pada tuan-tuan yang saya hormati. Ini contoh-contoh dalam ilmu trigonometri. Umat Melayu telah mencapai satu tajuk yang besar, dan saya sebagaimana diperkenalkan tadi dilantik sebagai laboratory untuk mengkaji tentang ini. Apabila kita lihat kemajuan yang dicapai oleh alam Melayu dalam konteks matematik sangat-sangat menakjubkan. Di universiti tahun ketiga, keempat, dan pelajari di pondok. Ini di pondok, dan ini untuk mengira tentang astronomi, satu pencapaian besar. Dan kita lihat kesan-kesannya masing-masing di Mekah, dan kita lihat bagaimanakah kejatuhan kerajaan Osmaniyah, dan akhirnya kita ditawan dalam masa yang sangat singkat. Apabila jatuhnya Osmaniyah, maka jatuhlah negeri Islam dijajah oleh Barat, Perancis, British, yang baru muncul dalam kurun yang ke-17 dan 18. Mereka datang menjajah bangsa yang lebih maju daripada mereka. Bangsa ini lebih awal tamadun daripada mereka, tapi mereka harus mengubah sejarah, sebab mereka akan menjajah satu bangsa yang lebih superior daripada mereka. Inilah yang berlaku. Akhirnya kita dijajah oleh British. Filipina, saudara kita dijajah oleh Spanyol dan mereka, dan Jawa dijajah oleh Belanda.
maka akhirnya semua negara yang maju satu masa dulu telah terjajah oleh bangsa yang datang kemudian. Dan kita lihat perjuangan yang ini adalah menunjukkan bangsa barat telah meratah bangsa timur. Dan satu demi satu bangsa timur telah dihancurkan oleh bangsa barat, maka perjuangan telah dilakukan di atas nama Islam. Dan inilah pejuang-pejuang yang dilakukan. Dan tuan-tuan yang pelajar saya nak kasih hikmah, kita lihat satu masa dulu kita dijajah oleh bendera Union Jack, bendera salib digunakan sebagai bendera Melaya. Tentera-tentera kita memikul bendera ini sebagai simbol kita dijajah. Dan akhirnya kita berjuang untuk kemerdekaan. Apabila mereka datang ke sini, mereka telah membawa agama mereka untuk disebarkan, dan mereka ada 7, 8, 9 pusat untuk penyebaran agama mereka di alam Melayu. Dan ini terus berjalan sampai hari ini. Dan ini kita boleh bincang dalam masa yang dalam bab yang lain. Ketika itulah pejuang-pejuangnya tanpa penjajahan, Bugis, dan lihat tokoh-tokoh besar seperti Ahmad Abdul Samad Al-Amrani yang menentang penjajahan, tetapi mereka tidak disebut apabila kita menyambut mereka. Kita lihat Syekh Nabi Al-Bantani yang berjuang di Jawa menentang penjajahan, tetapi nama mereka tidak disebut apabila Indonesia mencapai kemerdekaan. Dan kita lihat bagaimanakah ulama kita, Raja Ali Kalana yang berjuang menentang Belanda, tidak disebut apabila kita mencapai kemerdekaan. Bahkan mereka akan pengganas. Dan kita lihat bagaimana pahaman yang berjuang British, dan mereka menangkap dan mereka ingin menentang yang perjuangan inilah untuk menghancurkan penjajahan, tetapi ada orang Melayu termasuk bangsawan yang bersama dengan British, mereka lah menjadi batu penghalang perjuangan dilakukan oleh pejuang. Bila kita dijajah, maka pejuang-pejuang Melayu telah bangkit menentang penjajahan, tetapi sayang penjajah telah melantik tentera Melayu untuk menentang pejuang Melayu. Dan di sinilah kita lihat bagaimanakah Melayu menentang Melayu. Dalam konteks kita, sebahagiannya bersama dengan British, sebahagiannya yang berjuang secara ikhlas menentang penjajahan, dan kita lihat orang Melayu telah menjadi pengkhianat. Orang Melayu telah menjadi tentara British, sedangkan pejuang-pejuang ini untuk menghadapi British. Dan sayang, apabila kita merdeka, mereka dianggap sebagai hero negara, sedang mereka adalah pengkhianat kepada perjuangan negara. Mari kita kenal kebenaran dalam konteks untuk melihat sejarah yang lepas. Dan bagaimanakah kita lihat pejuang-pejuang yang bersama menyokong Osmania untuk menentang British, dan mereka telah ditembak oleh tentera British. Mereka adalah tentera British, ditembak oleh tentera British sebab mereka sedar mereka telah ditipu oleh British. Dan kita lihat akhirnya British kalah. Rupa-rupanya kata Jepun, bangsa yang paling pengecut di dunia adalah British. Dia adalah bangsa yang cukup mudah untuk dikalahkan. Dan apabila Jepun sampai ke tanah Melayu, dia telah mengalahkan British sangat mudah daripada Kota Baru sampai ke Singapura, maka jatuhlah British yang sangat-sangat pengecut dalam perjuangan, kata Jepun. Dan tuan-tuan, British merasakan keangkuhannya telah tercabar apabila dia jatuh kepada satu bangsa yang kecil daripada timur, iaitu bangsa Jepun. Dan kita lihat akhirnya pula maka Jepun kalah pada British dengan cara yang paling tidak beretika dalam sejarah manusia. Maka kita lihat dalam sejarah ini, Amerika telah memberikan bom atom ke atas Hiroshima, dan Jepun tidak pernah kalah, tetapi Amerika dengan British, satu bangsa yang tidak pernah ada etika dalam peperangan, yang telah menghancurkan kanak-kanak dan perempuan wanita di Hiroshima dan Nagasaki, sebab di sana tidak ada askar tentera. Tentera telah keluar daripada mereka, tetapi British dan mereka adalah bangsa yang paling pengecut dalam sejarah dunia hari ini, tetapi sejarah ditulis negara kita terbalik sama sekali. Pelajar sekalian, orang yang tidak berjuang telah diberikan kemerdekaan. Kita kenal siapakah yang berjuang? Yang berjuang negara kita ialah mereka yang dibunuh oleh British, yang dihalau oleh British, yang ditangkap oleh British, yang digantung oleh British, itu berjuang kemerdekaan. Tetapi yang menerima kemerdekaan ialah mereka yang tidak berjuang. Mereka yang tidak berjuang dengan darah dan air mata. Mereka ialah praksi British. Dan itulah sejarah yang tidak tertulis. Kemudian kita lihat bagaimanakah perjuangan yang ratusan tahun telah dilupakan.
maka golongan inilah menerima kemerdekaan. Hadiah kemerdekaan diberi kepada prosi British dengan tujuan supaya British diberikan hak apabila kemerdekaan telah berlaku. Dan prosi inilah yang menjaga hak British. Dan cukup malang, kita merdeka, Alhamdulillah. Satu episod dalam sejarah kita supaya kita kenali siapakah yang berjuang, siapakah yang mengkhianati. Dan kita lihat di tubuh negara kita, siapakah yang digambarkan sebagai hero. Tengok hidungnya, hidung macung, bukan kita. Yang kita lah yang mati di bawah. Itulah sifat yang dilakukan oleh British. Menggambarkan bahawa pejuang ialah British. Dan yang mati ialah yang hidung kecil, yang hidung rendah. Dan itulah sejarah kita ditulis. Tengok di tubuh negara kita, siapakah yang menjadi hero? Semuanya British. Dan tentera India yang menjadi upahan kepada British, sedangkan mereka lah yang ditentang oleh pejuang-pejuang kemerdekaan yang sebenarnya. Sejarah terbalik sama sekali dalam negara kita. Dan kepada pelajar yang bersama dengan kuliah saya, mari kita berfikir dan mari kita kembali pada sejarah yang benar. Siapakah yang berjuang? Siapakah yang tidak berjuang? Dan siapakah yang harus diberikan kredit kepada kemerdekaan negara kita? Dan siapakah yang menerima hadiah kemerdekaan? Dan para pelajar sekalian, harga kemerdekaan sangat mahal. Kita lihat sepanjang sejarah kita, perundangan Islam dilaksanakan, tetapi apabila syarat kemerdekaan, maka kita harus menolak hukum Islam dan kita mengambil hukum common law sebagai asas kepada kemerdekaan. Dan kita menggunakan common law sampai sekarang. Dan Islam adalah agama resmi persekutuan. Sayang, agama resmi ini bukan dalam konteks pemerintahan, tetapi dari segi hanyalah dari segi budaya, doa dan sebagainya. Dan Malaysia bukan negara Islam, kata Tengku Abdul Rahman. Saya ingin beritahu bahawa jelas bahawa negara ini bukan negara Islam. Walaupun Islam sebagai agama resmi, tetapi ini negara sekular. Tengku yang sebut. Dan oleh sebab itu, undang-undang Al-Quran terbatal oleh undang-undang common law. Sebab dalam artikel nombor 75 mengatakan, if any state law is inconsistent with other law. Kalau undang-undang negeri yang bercanggah dengan undang-undang Kristian common law, maka undang-undang common law akan menang mengatasi undang-undang negeri. Undang-undang negeri dibina berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan undang-undang ini terbatal oleh undang-undang common law. Itulah kedudukan Islam dalam negara kita hari ini. Untuk kita berfikir. Dan antara syarat kemerdekaan kita ialah, dasar ekonomi kita ialah ekonomi kapitalisme, liberalisme, pragmatisme yang menjadikan interes sebagai asas kepada ekonomi negara. Dan kita lihat bank-bank yang ditebuhkan, yang bermula dengan bank konvensional, walaupun akhirnya ada sebahagian ada counter Islam, tetapi asalnya ialah sistem negara kita lah sistem kapitalis yang menjadi syarat kepada kemerdekaan. Dan kapitalis menggunakan interest. Interest sebagaimana pelajar-pelajar dalam siri geometri ialah R to the power n minus 1. Yang kita lihat R itu modal yang kita pinjam. Ini menunjukkan bahawa S akan maka dan inilah yang menjadi perkara yang menimpa masyarakat ataupun yang menjadi Malaysia ini. Malaysia amalkan di Allah istilahkan perang mereka dan polisi di mana kita juga inilah pakar yang melihat ekonomi dunia hari ini tidak dapat diselesaikan mengamalkan interest ialah menghambat manusia yang terlibat. Oleh sebab itu, ini pakar Profesor British yang terkenal dalam kajian ekonomi, dia mengatakan yang dapat menyelamatkan dunia hari ini hanyalah kembali pada ekonomi yang mengharamkan riba, menjadikan asas kepada perniagaan, bukan riba yang diambil tanpa usaha, dan akhirnya apabila dia dengan sistem ekonomi Islam, dia telah memeluk Islam.
tatap muka dan para pelajar cuba cari siapakah tokoh ini yang dapat melihat sistem ekonomi yang diamalkan Barat ialah satu penindasan kepada seluruh masyarakat yang miskin. Dan kita lihat satu lagi, jadikan pelajaran kita dalam bentuk misalkan sains dan agama dipindahkan, dan ini bermula di Eropah. Oleh sebab itu, Perdana Menteri British dikatakan untuk lemah kita di Mesir, kemudian ketika masih dijajah, dan akhirnya teryakinkan apa yang dicadangkan oleh maka Menteri Syekh Hejari telah menukar sistem mereka tidak tahu bahawa Charles Jawi adalah identiti sejarah ribuan tahun lampau, dan hari ini. Dan kita bercuti pada hari Ahad mengikut orang Yahudi di Barat, dan kita tidak bercuti pada hari Jumaat, hari kebesaran kita, dan perangkap dengan sistem ataupun dengan budaya mereka, sehingga kita telah menjadi budaya yang mengetahui kenapakah kita bercuti pada Ahad, kita menjadikan Islam sebagai agama kepada falsafah maksud daripada pendidikan lebih perkembangkan potensi individu yang menyeluruh dan bersepadu, tengok, holistik dan integrated, untuk melahirkan insan yang seimbang, harmonis dari segi intelektual, rohani, emosi dan jasmani. Ada 4 unsur. Kita ada intelektual, kita ada rohani, emosi, jasmani. Yang ditekankan di universiti hanyalah satu, intelektual. Kita ada 4 tiang, kita hanya bina 1 tiang, itu sebab rumah kita runtuh. Dan kita lihat, kita menghasilkan ilmu yang sekular, ilmu yang mengatakan bahawa manusia daripada monyet, dan teori evolusi diajar di negara Islam ini dalam penamuan, dalam biologi, dalam taksonomi, dalam biodiversity, dijadikan evolusi sebagai asas yang bercanggah dengan Kristian, yang bercanggah dengan Islam, dan dia menjadi paradigm dalam pengajaran sains di seluruh universiti di Malaysia. Dan betapa jauhnya kita dalam sekularisme ini, baik buku sains, fizik, kimia dan sebagainya, kita hanyalah mengulangkan kembali apa yang disekularkan di Barat. Dan hari ini kita terlibat sepenuhnya dengan sekularisme. Dan inilah apabila kita belajar astronomi, kita pelajari matematik dalam real analysis umpamanya, kita telah masuk dalam dunia sekularisme yang tidak ada hubungan di antara spiritual dengan physical. Kita hanya mementingkan intellectual, dan kita hanya beri grade D mesti hanya berdasarkan pada intellectual. Sekiranya dalam ijazah nanti, intellectual kita kelas pertama, UPSI, tetapi akhlaknya F, maka siapa akan ambil kerja? Tetapi sayang, yang mesti kita tak pernah ukur tentang akhlak. Dalam peradaban, dalam adab kita, di dalam etika kita, yang kita ukur hanyalah intelektual, dan kita pincang sebab dalam sistem pendidikan kita, kita harus ada 4 tiang, yang kita hanya uji 1 tiang. Yang 3 lagi telah runtuh, maka sistem kita tidak kesampaian maksud asal daripada pasal pendidikan negara kita yang ingin melakukan apa yang kita sebutkan itu sebagai gabungan antara intelek, rohani, emosi dan jasmani, gagal sama sekali. Saya isytiharkan kepada pelajar sekalian, sistem pendidikan kita, pasal pendidikan kita telah gagal sama sekali sebab kita hanya mementingkan ataupun kita hanya menguji intelektual, tetapi kita tak pernah menguji emosi, rohani dan jasmani. Dan bagaimanakah kita ingin dalam keadaan holistik yang kita masukkan tadi, sedangkan apa yang kita lakukan bercanggah dengan apa yang kita amalkan. Ilmu yang kita belajar di sekolah, di universiti, di college, jauh sama sekali dari segi sistem nilai yang kita amalkan. Dan dalam fizik, dalam kimia, di dalam astronomi, dalam matematik, bahkan ini telah disedari oleh orang Barat. Orang Barat mengatakan ini adalah ditulis oleh seorang dekan pendidikan di Universiti Harvard. Dia mengatakan bahawa sistem pendidikan Barat telah gagal sama sekali. Dia kata excellent without a soul.
Mereka cemerlang dari segi intelektual, tetapi jiwa mereka gagal. Dan mereka dapat menjadi saintis yang sangat hebat. Mereka telah mencipta alat sampai ke langit, tetapi jiwa mereka seperti haiwan. Haiwan tak kahwin jantan dengan jantan, tetapi masyarakat Eropah telah kahwin jantan dengan jantan, lesbian dan sebagainya. Ini ialah satu perkara yang cukup malang di barat. Mereka gagal membina manusia. Mereka hanya membina bangunan. Mereka membina teknologi, tetapi mereka gagal bina manusia. Sedangkan kursus kita ialah untuk bina manusia. Kursus pada ini ialah untuk bina manusia. Kalau kita gagal bina manusia, maka kita bersedia untuk menjadi seperti orang barat yang hilang kebahagiaan. Orang tua ditinggalkan di rumah orang tua. Dan orang tua membunuh diri sebab mereka sangat-sangat kecewa. Dan orang Islam sangat bahagia, semakin tua semakin bahagia, tetapi orang barat apabila mereka sudah tua, mereka membunuh diri sebab mereka derita. Di manakah kebahagiaan? Pendidikan ialah untuk mencari kebahagiaan. Kebahagiaan yang abadi, dunia dan akhirat. Tetapi orang barat hanya mencari kebahagiaan dunia, dan mereka gembira ketika mereka muda, tetapi bila mereka sudah tua, mereka derita, dan mereka berpenyakit, dan mereka membunuh diri, dan ini yang menimpa di barat. Dan profesor ini mengatakan excellent without a soul. Dia isytiharkan pendidikan Amerika telah gagal sama sekali. Dan yang paling gagal ialah sistem pendidikan Finland, yang orang Finland ialah orang yang paling banyak membunuh diri di dunia, dan isytiharkan saksiah manusia. Tiba-tiba Malaysia menjadikan Finland sebagai asas pendidikan kita. Alangkah malangnya kita apabila kita mengambil model yang paling derita dunia, maka kita jadikan model kita. Siap. Dan kita lihat tulis menggambarkan kegagalan sistem pendidikan hari ini. Umpamanya ditulis oleh Alan Skraker ini, dia mengatakan the lost soul of higher education. Universiti sekarang sudah tidak ada roh dalam pendidikan mereka. Mereka hanya menekankan pendidikan yang berkonsepkan intelektual. Mereka tidak kisah sama ada mereka itu yang bersifat akhlaknya sangat rendah, asalkan mereka dapat A dalam akademik, itu sudah mencukupi di barat. Dan ini adalah satu kegagalan yang total disebut oleh profesor-profesor yang sudah sedap. Ataupun pelajar-pelajar boleh buku The Soul of Education yang menggambarkan pada sama bahawa barat sudah surrender, bahawa sistem pendidikan mereka tidak dapat membina manusia. Mereka dapat membina senjata yang dapat membunuh manusia. Mereka menggunakan segala teknologi dalam banyak hal untuk membunuh manusia. Apabila mereka mengembangkan GMO, Genetic Modified Organism yang sangat bahaya manusia. Saintifik dapat melakukannya, tetapi etika mereka tidak ada. Dan mereka mengembangkan senjata nuklear, senjata laser untuk membunuh manusia. Dan di sini kita lihat di manakah pembangunan manusia tidak dijadikan sebagai unsur di barat, dan kita hanyalah mengambil unsur mereka untuk kita jadikan dalam sistem pengajaran kita. Dan inilah satu perkara yang malang dalam kita mengembangkan sistem pendidikan kita hari ini. Kita lihat hari ini, pelajar-pelajar opsi ini, mereka telah berjaya dan mereka telah menerima ijazah mereka pada akhir tahun. Tetapi apakah mereka benar berjaya? Satu soalan pada saya, apakah mereka benar berjaya? Apakah mereka telah dapat menanamkan kecintaan pada ilmu? Apakah mereka datang untuk belajar untuk ilmu ataupun untuk ijazah semata-mata? Apakah mereka sudah dapat akhlak yang tinggi? Ataupun mereka hanya lulus intelektual mereka? Buktinya, mereka tidak gemarkan belajar. Mereka tidak cintakan ilmu. Sebab apabila hari convocation, mereka campak topi mereka tinggi atas. Ini simbolnya saya bebas berilmu. Cukup malang kalaulah siswa macam ini. Siswa yang bebas berilmu. Apabila mereka sudah convocation, mereka lepak topi mereka ke atas sehingga mereka mengatakan, saya sudah bebas daripada universiti, daripada ilmu, daripada kuliah. Dan rupa-rupanya mereka tidak suka ilmu. Mereka hanya inginkan ijazah, dan alangkah malangnya kalau kita belajar hanyalah untuk ijazah semata-mata, sedangkan ilmu ialah untuk membina saksiah kita, untuk membina takwa kita, untuk membina akhlak kita yang mulia. Dan ilmu inilah yang tidak pernah tamat. Daripada buayan sampailah kepada liang lahat, kita harus belajar sepanjang hayat. Tetapi hospital ataupun universiti hari ini hanyalah mengajar pelajar supaya dapat sijil pertama, sijil kedua, sijil ketiga, dan berhenti ilmu. Pelajar sekalian, ketika saya di universiti dulu, pelajar saya apabila datang 10 tahun, kemudian selepas dia berkeduaan, saya tanya dia, apakah yang kamu belajar selepas kamu tinggalkan universiti? Dia
Dia kata, sekarang baru saya nak belajar balik, saya nak buat master. Alangkah malang selama 10 tahun dia telah bebas berilmu dan dia tidak terlibat dengan ilmu sama sekali. Dan inilah graduan yang kita hasilkan di semua universiti di Tanah Melayu. Saya di Malaysia, saya isytiharkan pelajar yang melepas lopi ke atas ini, pelajar yang gagal dari segi sahsiah. Mereka bebas daripada ilmu. Sedangkan sepatutnya kita cintakan ilmu. Ilmu tidak berakhir dengan kita dapat ijazah. Ilmu diteruskan. Saya sekarang masih belajar ilmu. Walaupun saya sudah besar, ilmu tidak boleh kita berakhir. Tetapi sistem yang ada dalam negara kita hanyalah mementingkan ijazah, dan apabila dapat ijazah maka berakhirlah ilmu. Dan kalaulah pelajar depan saya ini juga bersikap demikian, maka saya isytiharkan gagal lebih awal daripada anda mendapat ijazah. Kalaulah kita tidak membentukkan sahsiah kita. Dan kita lihat graduan yang kita hasilkan, yang sebagaimana kita lihat tadi, mereka ialah di antara pegawai-pegawai yang korup. Dari segi pegawai undang-undang, 40% pada pegawai undang-undang korup. Ini bukan saya kata, statistik yang dikeluarkan oleh badan ini. Dia mengatakan pengubal undang-undang antara yang paling tinggi korup dalam negara kita. Negara kita ada sistem peguam. Peguam membela orang yang bersalah. Apakah ini satu etika yang berakhlak? Dia tahu orang ini membunuh, orang ini berjenayah, dia bela orang yang membunuh dalam sistem mahkamah kita. Dan peguam bela dalam konteks membela orang yang bersalah ialah orang yang paling hina dalam konteks profesion bagi saya. Maaf kalaulah kita tidak dapat menerima hal-hal ini. Dalam konteks Islam, hakim, peguam, saksi masing-masing bertugas untuk menyatakan kebenaran. Tetapi dalam sistem perhakiman kita ada peguam bela yang membela pembunuh. Apakah nilai etika kita? Apakah nilai akhlak kita apabila kita membela orang yang bersalah? Orang yang rasuah. Yang kedua adalah pejabat awam, 45%. Ahli majlis tempatan, pegawai polis, hakim, pemimpin agama. Ini adalah rasuah yang penting dalam negara kita. Ini menggambarkan sistem pendidikan kita yang gagal. Kita tanam sistem pendidikan kita dan kita petik buah sekarang. Dan kalaulah kita dapat menjadikan pelajar kita, membentuk pelajar yang ikhlas, pelajar yang bertakwa, pelajar yang berakhlak mulia, maka perkara ini tidak berlaku. Ini tidak berlaku sebab apabila kita melakukan kezaliman, kita melakukan kezaliman kepada saudara kita. Apakah kita dapat melakukan kezaliman kepada saudara kita dalam konteks kita Islam? Kita melakukan keburukan pada diri kita sendiri. Dan inilah yang kita tunjukkan. Dan kita lihat bagaimana jenayah yang berlaku di negara kita. Ini menggambarkan sistem pendidikan kita. Jenayah tidak dapat dihapuskan. Bagaimanakah kita lihat video-video gangsterisme? Dan bagaimanakah jenayah yang berlaku setiap hari dan ketika? Penculikan dan sebagainya. Menggambarkan sistem kita yang gagal. Kalau tidak total, sebahagian besar pada sistem kita telah gagal, sama ada kita sedar atau tidak, ataupun kita suka dengar atau tidak, maka itulah suasana yang dapat kita gambarkan dalam konteks kita melihat peristiwa, dalam konteks peradaban, sejarah dan masa kini. Dari segi pengan dadah, Masya Allah. Setiap tahun bertambah dan dadah tidak pernah berkurangan. Ini juga satu daripada indeks kepada kegagalan sistem negara kita. Para pensyarah bertanggungjawab, saya bertanggungjawab, pendiri pelajaran bertanggungjawab, kerajaan bertanggungjawab, setiap unit kita bertanggungjawab sebab kita gagal untuk menghasilkan pelajar yang berakhlak, dan kita lihat dadah sebagai indeks yang negatif telah menjadi satu fenomena yang besar dalam negara kita. Setiap seorang yang keluar daripada pusat pemulihan, 10 yang masuk. Dan inilah yang tidak dapat kita gambarkan. Mereka mengatakan mereka bebas untuk melakukan zadah. Di atas kebebasan, apabila mereka sakit, mereka masuk ke hospital dan hospital ini dibiayai oleh rakyat. Begitu juga dengan pejuang-pejuang LGBT. Mereka mengatakan ialah kebebasan. Dan apabila mereka sakit, mereka pergi ke hospital dan hospital ini dibiayai oleh rakyat, dibiayai oleh cukai rakyat. Dan di manakah mereka mengatakan kebebasan? Ketika mereka ingin melakukan LGBT dan sebagainya, mereka mengatakan inilah dasar kebebasan. Tetapi bila mereka sakit, mereka pergi ke hospital yang dibiayai oleh rakyat. Dan inilah kepincangan yang kita lihat dalam masyarakat kita. Sugar baby, satu fenomena yang menunjukkan bahawa akhlak tidak dapat dilakukan oleh universiti. Yang terlibat sugar baby di Malaysia, saya baca universiti yang terlibat. Yang paling tinggi ialah Sunway University, Alangkah Malang, Inti University, Taylor College University, College Teguh Rahman, University College, Universiti Malaya,
Monash University, Lim Kowing, University Nottingham, Multimedia, University Mara. Itu adalah top 10 dalam Sugar Daddy. Menunjukkan bahawa fenomena yang tidak berakhlak ini dihasilkan oleh gedung ilmu yang terbaik negara kita. Kalaulah universiti menghasilkan seperti ini, apakah yang kita harapkan di luar sana? Dan mari kita sama berfikir, pelajar dan pesyarah sekalian, bahawa kita bertanggungjawab untuk membawa balik kepada falsafah pendidikan negara kita yang ingin menghasilkan pelajar yang bersepadu dalam konteks kesepaduan ilmu, kesepaduan akhlak yang dinyatakan dalam perjalanan kita. Dan apabila kita jadikan falsafah itu sebagai indeks pencapaian kita, maka saya boleh isytiharkan bahawa kita telah gagal dalam mencapai falsafah pendidikan kita. Dan kita boleh bincang hari ini, pelajar-pelajar boleh menulis makalah, berkongsi pandangan saya untuk kita lihat apakah yang harus kita lakukan. Dan ini memerlukan satu perkara yang sangat besar. Dan HIB ialah daripada aktiviti yang termasuk dalam Sugar Baby ini. Yang sekarang Malaysia menjadi top 10 dalam HIB dunia. Ini telah dikeluarkan oleh WHO. WHO mengisytiharkan Malaysia antara top 10 dalam HIB. Sama ada jantan dengan jantan, betina dengan betina, penangis dadah dan sebagainya. Maka ini menyumbang kepada HIV sebagai Malaysia top 10 dalam HIV infection. Jangkitan yang berlaku kepada alam kita, kepada masyarakat kita sangat-sangat luar biasa. Dan di manakah fungsi pendidikan kita? Sebab setiap unit pelajar yang keluar daripada yang ada dalam negara kita hasil daripada produk pendidikan kita. Tidak ada yang terkecuali. Dan inilah yang kita lihat, buah yang kita hasilkan sejak kita merdeka. Kita lihat sekali lagi falsafah pendidikan kita. Dan kita renungkan sekali lagi, saya cadangkan pesyarah bersama pelajar. Bincang apakah kita sudah capai falsafah pendidikan kebangsaan kita yang ingin melahirkan insan yang seimbang, harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Dan yang paling penting ialah berdasarkan kepada kepatuhan pada Tuhan. Kepercayaan pada Tuhan ialah rukun negara. Setiap orang dalam negara ini wajib percaya pada Tuhan. Mereka yang free thinkers by right akan terpecat rakyat mereka. Rakyat Malaysia perlu percaya pada Tuhan sebab percaya pada Tuhan ialah rukun negara. Mereka yang tidak percaya pada Tuhan terpecat daripada by right, mereka bukan lagi warga negara Malaysia. Sebab syarat Malaysia ialah percaya pada Tuhan dan falsafah pendidikan kita diasaskan kepada kepercayaan kepatuhan kepada Tuhan. Dan siapa yang free thinkers dengan by right, dia telah terpecat daripada kerakyatan Malaysia. Tetapi penguasaan satu perkara yang lain. Inilah yang kita ingin bincangkan. Yang sepatutnya dalam pendidikan, yang paling atas ialah dari segi value system kita, yang termasuk dengan akhlaknya, kebahagiaannya, dan di bawahnya telah mathematics, sains dan teknologi paling bawah. Di dalam skema pendidikan yang asal, teknologi ialah hasil daripada kegiatan ilmu, sains dan mathematics. Tetapi apa yang berlaku sekarang, matematik yang paling atas, metafizik yang paling atas telah diterbalikkan dan rajah kita telah menjadi terbalik sama sekali. Seluruh universiti menjadikan teknologi sebagai matlamat akhir dan kita mengorbankan metafizik yang di dalamnya adalah akhlak, budaya dan kebahagiaan, ketuhanan, takwa, iman dan sebagainya telah diterbalikkan dalam sistem pengajian kita di seluruh universiti dan kita telah menterbalikkan skema yang tepat ini kepada skema yang salah. Hasilnya kita keluarkan pelajar yang terbalik sasiahnya. Inilah pelajar yang kita hasilkan. Pelajar yang kepala ke bawah, kaki ke atas. Dan inilah sebab kita lihat indeks rasuah yang sangat tinggi disebabkan di antaranya ialah sebab apa yang kita hasilkan, produk kita tidak mencerminkan falsafah pendidikan negara dan sistem pendidikan kita hari ini tidak ada sama sekali tentang value yang dikaitkan dengan kebahagiaan dan akhlak ataupun dengan ketuhanan yang dipisah sama sekali. Yang ada barangkali dalam kursus peradaban, dalam etika itu saja yang ada. Itu pun tahun 1. Tahun 2, 3 tidak ada lagi. Dan pelajar akan dibiarkan membuat diri kita masing-masing tanpa kita menjadikan falsafah pendidikan negara untuk mencapai ilmu yang bersepadu dan kesepaduan akhlak, iman dan takwa tidak pernah berlaku dalam sistem pendidikan kita. Lebih lagi dalam konteks universiti yang menjadikan sains teknologi sebagai matlamat akhir mereka. Saya ingin berkongsi pengalaman saya
saya terlibat dalam beberapa tahun dengan International Institute of Islamic Thought yang dirangkaskan Tripartite, IIIT, yang dia berpusat di Amerika, dan sekarang kita ada cawangan di Kuala Lumpur. Dan saya dengan hati untuk berkongsi, walaupun ada falsafah yang dibinakan oleh Tripartite ini tidak saya setujui, tetapi saya ingin jadikan ini platform untuk sampaikan mesej saya. Saya telah banyak ke luar negeri, ke negara. Saya pernah pergi ke Indonesia, saya pergi ke Kamboja, saya pergi ke Jepun, pergi ke Korea untuk sampaikan mesej ini. Mesej inilah untuk kembali semula kepada sistem nilai kita, kepada epistemologi kita, ilmu kita, gabungan ilmu kita yang sepadu. Tetapi hanyalah kita bercakap di dalam dewan yang barangkali sukar untuk diturunkan ke dalam bilik darjah. Apa yang saya ingin kongsi ialah satu nilai yang baik dilakukan oleh USIM, Universiti Islam Malaysia. USIM telah mengenal pasti untuk integrasi di antara ilmu nakli dan akli. Satu perkara yang tidak pernah berlaku seperti ini. Perkara ini tidak pernah berlaku dalam negara kita untuk mengintegrasikan antara ilmu nakli dan akli. Mempelajari matematik, harus ada nakli, ada aklinya. Harus digabungkan antara spiritual dan pembangunan, fizikal. Demikian juga kita lihat dalam sains dan teknologi. Di dalam biologi harus kita ada unsur yang memadukan antara nakli dan akli. Dan kita boleh bincang panjang dalam bentuk apakah yang masukkan dengan kepada akli dan akli ini. Dan ini untuk transformasi menghasilkan nilai pada negara, ummah dan manusia sejagat. Supaya menghasilkan pelajar yang berdisiplin, yang berakhlak, yang tidak melakukan perkara yang negatif sebagaimana yang kita lihat dalam indeks tadi. Tetapi cita-cita ini harus ada dukungan yang besar. Universiti lain barangkali tidak berminat, barangkali Universiti Melaya tidak berminat, Universiti Putra tidak berminat. Yang berminat ialah Universiti Sains Islam Malaysia. Dan saya juga beri pujian kepada Universiti Perguruan Sultan Idris yang juga ada usaha yang sama. Saya dipahamkan di sana ada pusat yang disebut Pusat Ulul Albab. Ada kawan saya di sana, dia menceritakan kepada saya bahawa mereka telah menubuhkan satu pusat di sana, iaitu Pusat Ulul Albab, yang mereka ingin bawa pelajar kembali kepada landasan yang asal. Walaupun dia satu pusat, tetapi cita-cita sangat besar, dan saya harap pelajar ambil tahu apakah yang dikembangkan oleh pusat ini. Pusat Ulul Albab yang ataupun Ulul Albab Center yang ditubuhkan di UPSI. Saya tidak pasti apakah yang mereka lakukan. Apakah dia merentas kurikulum ataupun hanyalah sebagai satu sumbangan luaran daripada pendapatan. Saya tidak pasti, tetapi inilah satu usaha. Selain pada apa yang dilakukan oleh USIM, maka yang dilakukan oleh UPSI juga saya berikan satu kredit, dan harus kita sama-sama kembang, kita sama-sama berdoa supaya pusat ini akan menjadi satu kegiatan untuk memberikan kita satu paradigm dalam ke arah pembentukan sistem falsafah kita yang menuju kepada kesatuan yang kita masukkan. Saya ingin berkongsi dalam masa yang singkat ini, apakah yang saya kembangkan di dalam Tripartite. Apabila saya pergi ke Korea untuk membawa mesej tentang apa yang kita masukkan dengan kesepadan ilmu. Apa yang kita masukkan ulul albab, ulul absar, ulul nuha umpamanya, yang saya selalu masuk dalam ilmu kosmologi. Untuk melihat kooperatif kosmologi antara Islam, Kristian, Hindu, Buddha dan moden. Dan saya telah cuba perkara ini di UPM. Pelajar dikehendaki mengkaji tentang kosmologi, tentang alam semesta, tentang sains tentang alam semesta. Astronomi yang dilihat dari segi Islam, Hindu, Kristian, Buddha, dan apa yang dikaji dalam kosmologi moden. Dan seluruh pelajar saya bersetuju sama Islam atau bukan Islam. Mereka mengatakan yang paling rapat dengan kosmologi moden ialah kosmologi Islam. Sama ada mereka Islam atau tidak Islam. Yang paling jauh daripada kosmologi moden ialah kosmologi Kristian. Itulah yang ditunjukkan oleh pelajar saya satu masa dulu dalam konteks falsafah pemikiran. Dan inilah yang saya kembangkan di luar. Integration of Islamic Sciences yang kita lihat dari segi apakah ilmu-ilmu dan apakah sikap kita terhadap ilmu. Kecintaan ilmu sebagai petunjuk. Dan inilah yang saya kembangkan di dalam pemikiran tersebut. Tapi sayang, teori hanyalah tinggal teori. Tidak pernah dapat masuk ke dalam sistem negara kita. Saya juga membincangkan sebagai satu contoh, iaitu causality principle, untuk menunjukkan bagaimanakah pemikiran-pemikiran yang ada dalam sains yang dikaitkan dengan mekanisme
dengan positivism dan sebagainya. Saya cuba masukkan dalam satu tajuk untuk bincangkan tentang causality principle ini untuk kita sama-sama renungi, dan dia memerlukan satu paradigm yang tertentu untuk kita memahaminya. Sains, teknologi dan ethics merupakan satu daripada tajuk yang saya juga bawa dalam perbincangan ini. Saya banyak bawa ini ke universiti di Indonesia, ataupun di Kamboja, ataupun di Kamboja, ataupun di Korea saya pernah pergi, dan ada tempat-tempat lain yang juga untuk kita sampaikan dari segi ontologinya, apakah maksud daripada falsafah ilmu dan sebagainya, kenapakah kita harus menjadikan dia dalam satu paradigm yang bersepadu, dan inilah yang usaha-usaha yang kecil untuk kita sama-sama berfikir, dan saya rasa setakat itulah yang saya dapat bersama dengan para pelajar sekalian. Barangkali tidak tersusun dan saya tidak dapat menjawab seluruh tajuk yang kita bincangkan tadi. Mudah-mudahan apa yang saya sebutkan ini sebagai satu permulaan kepada satu perbincangan yang panjang, dan saya harap para pelajar bersama dengan pensyarah cubalah untuk menganalisis apa yang saya sebutkan tadi. Yang baik itulah daripada Allah SWT, yang buruk itulah daripada saya. Barangkali saya tersalah di mana-mana, maka harus kita sama-sama membetulkan kesalahan saya, dan saya tutupi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan kembali kepada Tuan ataupun pensyarah. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak yang sampai perbincangan ataupun ilmu yang dikongsikan oleh Profesor Madya Dr. Ma'ruf. Bagi saya, bukan setakat mampu membuka minda, tetapi juga kita dapat mengenal pasti di manakah kedudukan kita boleh buat refleksi di manakah tahap ilmu dan tahap kepentingan yang kita akan ketengahkan pada peradaban kini, di mana apa yang saya dapat simpulkan, peradaban kini boleh mempengaruhi peradaban akan datang. Seperti mana kemajuan kita pada waktu ini adalah dipengaruhi oleh tangan-tangan daripada zaman sebelum ini ataupun zaman peradaban sebelum ini. Okey, untuk makluman Dr. Rofa, saya terdapat banyak persoalan yang dikemukakan oleh para pelajar dan juga para peserta hari ini, di mana di ruangan chat dan juga di ruangan WhatsApp personal saya. Saya akan cuba bacakan satu persatu dan diharapkan kita akan dapat sama-sama memanfaatkan persoalan yang dikemukakan oleh pelajar. Okey, boleh Dr. Rofa, saya boleh mulakan dengan persoalan ni? Dr. Mak Rofa? Okey, kita tunggu sebentar ya. Ya, silakan. Okey. So, sini kan? Ya, saya. Jika kita Silakan. rujuk kepada sejarah, Saya tidak dapat, mungkin suara ada tersekat-sekat, saya tak dapat jelas apakah soalan itu. Okey, saya baru nak mulakan dengan persoalan ni, insyaAllah. Okey, terima kasih Dr. Rofa. Okey, soalan pertama adalah daripada sejarah menunjukkan kemajuan yang pernah berlaku di alam Melayu ataupun tanah Nusantara ini. So, bagaimanakah kejatuhan itu berlaku? Adakah disebabkan tentera luar itu lebih kuat, antaranya ketenteraan Mongol yang disebut-sebut, ataupun kejatuhan itu berlaku daripada dalaman, faktor dalaman sendiri? Itu yang pertama. Dan bagaimanakah dan adakah benda itu berlaku pada waktu kini tanpa kita sedari? Boleh Dr. Mak Rofa soalan saya tu? Ya. Okey. Okey, itu soalannya. Saya cuba tengok yang soalan ini. Kita lihat sejarah kita yang lampau, banyak waktu kejatuhan kita dalam dan luar. Daripada dalam ialah umat Islam ataupun orang Melayu selalu jatuh ketika ke puncak. Ketika kita sampai puncak, kita tak boleh pergi lagi puncak, kita jatuh. Itu adalah satu daripada sebab. Melaka jatuh ketika kita berada di puncak. Pelabuhan Melaka menjadi pelabuhan terbesar dunia selain daripada Venice. Ketika itulah kita telah cuai dan kita telah hilang identiti. Apabila ditambah oleh musuh datang daripada luar, maka di dalam ada pengkhianatan yang masing-masing merebut tahta. Maka mereka mengharapkan dengan bersama musuh mereka dapat kedudukan baru, dan ini adalah satu faktor yang telah berlaku. Yang kedua ialah kemunduran, ketiga ialah kemunduran dari segi ilmu. Ilmu tidak lagi dikaji. Kita lihat daripada awal kedudukan Melaka, mereka menjadikan Melaka sebagai pusat pengajian yang berteraskan kepada ilmu yang sepadu,
Tetapi akhirnya kita lihat bagaimanakah mereka telah begitu cuai, dan apabila kemewahan telah datang menjelma, maka sebahagian daripada kegiatan awal telah tidak dilaksanakan dalam Kerajaan Agung Melayu. Demikian juga kita lihat di Champa. Kejayaan kita apabila kita sudah berada 700 tahun. Kita telah membina satu tamadun yang besar selama 700 tahun, tetapi apabila kita sampai kepada satu tahap, apabila kita sampai di puncak, maka kita tidak pertahankan puncak. Maka dengan apabila sampai puncak, kita jatuh perlahan-lahan dan musuh mengambil ruang. Dan saya simpulkan bahawa kejatuhan kita ada faktor dalaman, ada faktor luaran yang mana kuat sama-sama menyumbang pada kejatuhan, dan satu masa dulu kita hanyalah tinggal sejarah untuk kita kenangi. Wallahu alam. Terima kasih. Terima kasih atas penerangan Dr. Mopati, iaitu kita melihatnya kepada kemajuan dan juga kita panggil kemewahan itu boleh membuat antaranya peradaban ataupun manusia pada itu menjadi leka dan cuai, dan juga akan membawa kepada kejatuhan peradaban ilmu dan adab itu sendiri. Okay? Seterusnya saya akan nak bertanya soalan yang dikemukakan oleh para pelajar juga yang berkaitan dengan sistem pendidikan kita. Okay, pada pendapat Profesor Madya Dr. Rofah, apakah faktor pendidikan itu tidak diseimbangkan seperti falsafah pendidikan negara, dan bagaimana kita nak teruskan dan juga mengambil alih tukar sistem ini supaya pelajar itu menjadi lebih komprehensif, bukan setakat dari segi intelektual tetapi adab dan juga sikap itu sendiri. Ya, betul. Itulah yang kita lihat. Inilah usaha kolektif, bukan usaha yang dapat dilakukan oleh individu. Pensyarah saja tidak mampu untuk melakukan sekiranya sistem itu tidak ke arah itu. Kita lihat dalam satu masa dulu, sekitar tahun 80-an, kita ada sistem bersatu sekolah menengah umpamanya, KBSM, tak silap saya. Ini untuk menunjukkan bahawa kesepatuan itu untuk kita cuba masuk secara perlahan ke dalam kuliah bilik darjah supaya kita dapat memberikan gambaran antara intelektual dengan kerohanian. Maksudnya cukup payah untuk kita terangkan di sini. Sehingga satu masa, MRSM pernah cuba untuk melaksanakan ulul albab. Tapi mereka tahu bagaimana untuk gabungkan antara sains dengan ulul albab ini. Tetapi tidak ada satu pun modul untuk mereka bukan. Saya pernah pergi ke beberapa MM. Mereka mengatakan tentang kesatuan ilmu dalam konteks ulul albab ini cukup indah. Tapi pelaksanaannya tidak ada satu modul pun. Dan di sini kita lihat perkara ini harus dilakukan oleh kementerian. Kementerian harus membukakan satu lembaran baru yang merombak sekali semula kurikulum kita, dan apakah kita ada satu kemahuan yang besar untuk kita melihat kembali dan kita mengakui bahawa sistem kita sekarang ada kepincangan. Walaupun kita tidak nafikan untuk membina kita telah berjaya sekurang-kurangnya, tetapi masih ada lompangnya dalam konteks spiritual. Dan ini merupakan satu pasukan yang duduk merenungi, dan saya sangat-sangat gembira sekiranya ada pasukan DMST, setiap mesti jadikan gabungan usaha ini untuk melihat kes demi kes dan mencadangkan bagaimanakah harus perkara ini dilakukan. Kalau tanya saya individu, saya tidak boleh menjawab secara untuk sistem. Saya hanya menjawab secara individu boleh. Cukup mudah, tetapi untuk laksanakan kita perlu ada satu komiti, kita ada satu kolektif, dan kita ada jatah kuasa yang sentiasa bekerja, bukan hanyalah pada masa tertentu, tetapi input ini harus diberikan secara berterusan. Dan kita harus beri pujian kepada Maktab Rendah Semara yang telah masukkan sistem ulul albab dalam beberapa sekolahnya. Dan saya lihat apa yang berlaku di situ tidak sepenuhnya apabila dilakukan dalam biologi umpamanya. Mereka mengkaji tentang sistem pernafasan umpamanya ataupun sistem pembiakan. Lalu mereka kaitkan betapa agungnya sistem yang berlaku itu dengan perancangan ilahi, dan akhirnya pelajar dapat merasakan sedikit hubungan di antara apa yang mereka belajar dalam akademik dengan apa yang dimasukkan value tadi. Kalau mereka mengatakan bahawa kita masyarakat majmuk, tidak boleh kita sebut Tuhan, tapi kita ingat bahawa dalam falsafah ataupun dalam rukun negara, percaya pada Tuhan itu adalah sebagai rukun. Maka tidak ada sebab kita tidak boleh perkenalkan ketuhanan dalam kelas sains kita, sebab rukun negara kita adalah percaya pada Tuhan. Dan kalau kita hendak sebudaya, tak hendak sebudalih, maka di sinilah peranan pensyarah guru, dan bagaimanakah sistem ini kita harus uji dan kita harus semak setiap masa kalau kita merasakan bahawa kita perlukan satu sistem yang lebih baik daripada apa yang sekarang. Dan untuk mengubah satu sistem bukan satu perkara yang mudah, dia perlukan satu masa yang panjang.
Sebagaimana kita sejak merdeka, kita menggunakan sistem sekularisme yang sampai sekarang kita masih dalam acuan yang sama. Tetapi apa yang berlaku dalam beberapa peristiwa yang akhir ini, kita dapati bahawa KBSM ialah salah satu usaha untuk memberikan impak pada guru. Bagaimanakah peranan guru untuk masuk ke dalam akademik, dan guru ada ruangan untuk berikan value kepada akademik, dan itu sangat bergantung pada setiap guru, kepada setiap pensyarah. Ketika saya diberi tugas untuk mengajar kursus falsafah sains di universiti satu masa dulu, maka di sinilah peranan saya masukkan value, dan saya masuk secara tidak sengaja, umpamanya lakukan kooperatif kosmologi antara Islam dan Kristian serta kemajuan moden, maka pelajar terpaksa melihat value masing-masing. Mereka melihat tentang kosmologi moden yang mereka pelajari di sekolah, di universiti, dan mereka bandingkan dengan apa yang disebut Al-Quran, apa yang disebut dalam Bible, dan mereka buat kesimpulan. Dan itulah satu cara yang saya berikan secara individu, tetapi dalam konteks kita, sistem pendidikan, kita harus mempunyai satu medium lebih besar daripada apa yang saya sebutkan tadi. Wallahualam. Terima kasih ya. Maksudnya dari sini sistem pendidikan itu sendiri bukanlah memerlukan pihak individu ataupun pelajar, tetapi dia adalah satu usaha komprehensif dan juga kita panggil inklusif, di mana kita perlu melibatkan sistem-sistem undang-undang juga pentadbiran-pentadbiran daripada pihak atasan dalam menyokong sistem pendidikan yang lebih stabil dan komprehensif ini. Okey, seterusnya Dr. Rofa, okey, kita lihat kapitalis ni adalah menjadi fahaman penting dalam sistem ekonomi moden masa kini. Sejauh manakah fahaman ini mempengaruhi kehidupan kita pada hari ini? Ya, benar. Kita lihat, kita sekarang telah hidup dalam kapitalis. Apa kita sedar atau tidak, maka dalam kapitalis, apa yang mereka sebutlah maximize the profit. Maximize the profit ialah falsafah daripada kapitalis. Daripada kita beli rumah, daripada kita beli kenderaan, daripada cara hidup kita, apabila kita berusaha, semuanya terlibat dalam kapitalisme. Tetapi apa yang kita nak bawa, value kita ialah maximize the benefit. Bagaimana kita nak maximize the benefit? Pembeli, penjual sama-sama untung. Tetapi apa yang ada sekarang ialah kebanyakannya pembeli yang menerima risiko, penjual tidak menerima risiko. Oleh sebab itu kita lihat dalam konteks ini, kapitalis menjadikan keuntungan sebagai matlamat utama mereka. Khidmat mereka ataupun benefit yang dapat daripada transaksi itu tidak diambil kira. Dan kita lihat negara besar hari ini, mereka menjual senjata, mereka etika mereka dalam senjata dan sebagainya. Ini sebahagian daripada falsafah kapitalisme. Kapitalisme ialah apabila ada kesempatan, maka duit, keuntungan ialah perkara yang utama. Cuba kita renung daripada kehidupan kita. Apabila seorang pelajar telah berhenti bekerja ataupun dapat ijazah, mereka mula memberi kenderaan. Kenderaan ini terlibat dengan interest, terlibat dengan keuntungan yang mereka ambil begitu banyak. Apabila mereka beli rumah, maka kita juga terlibat dengan perkara yang sama, kecuali kita masuk pada sistem Islam. Tetapi sistem Islam juga dibina dalam sistem yang sama. Bank Islam menawarkan package Islam, tetapi apa yang kita bayar kepada bank Islam tidak lebih kurang daripada apa yang kita bayar kepada bank konvensional. Maka di manakah kelebihan ini? Daripada sejak kita hidup, daripada kita mula untuk belajar hidup sebagai seorang pelajar yang sudah bergraduat, maka dia terlibat dengan setiap step kehidupan kita, dengan assurance keretanya, dengan assurance dirinya, maka semuanya terdapat dalam kapitalisme. Sama ada kita sedar atau tidak, sedangkan kita lihat kapitalisme ini menjadikan interest sebagai asas kepada mereka. Dan inilah yang menghambat kita. Bila kita ada kredikat, maka kita tidak berwaspada menggunakannya, maka kita terikat dengan interest yang dikira harian, bukan lagi mingguan, bukan lagi tahunan, tetapi setiap harian yang kita gagal membayarnya, maka interest akan dikira. Kadang-kadang termnya dalam Islamik, tetapi falsafahnya masih kekal dalam konvensional, dan kita dapat lari hari ini dalam sistem ini. Dan untuk memerlukan kita perlukan pakar-pakar ekonomi yang bertakwa, yang ada nilai untuk mengubah sistem kita kepada sistem yang menjadikan profit making sebagai satu aktiviti semata-mata kepada benefit, kepada kedua-duanya mendapat faedah, daripada pembeli dan penjual sama-sama mendapat faedah. Dan perkara ini senang disebut, tapi untuk laksanakan satu perkara yang sangat sukar, memerlukan kemahuan, dan sistem ini perlu disokong oleh atas ke bawah, bukan bawah ke atas. Wallahualam. Terima kasih atas penjelasan itu di mana sistem itu memerlukan sendiri bawah ke atas, di mana bottom to up itu adalah bermula daripada
kesedaran ataupun kesedaran dan juga pengetahuan itu sendiri. Okey, maksudnya di Ya, sini kita sebenarnya sebagai rakyat kita juga perlu berperanan mencari dan juga menciptakan ilmu, di mana ilmu itu adalah ilmu yang berpasaskan kepada kebenaran. Mana kebenaran itu perlu dicari dahulu dan juga perlu kita setia terhadap kebenaran yang kita temui itu. Soalan seterusnya ya, Dr. Rofa adalah berkaitan dengan isu semasa sekarang di mana kita lihat adalah dari segi rasuah dalam kalangan rakyat Malaysia ataupun sistem pentadbiran negara kita sendiri. Okey, jika kita lihat penulis Hamka pernah menulis dalam bukunya Falsafah Hidup di mana mengatakan sesebuah negara ataupun peradaban itu boleh terjejas ataupun jatuh bila mana tampuk pemerintahan dia bermula dengan aktiviti yang tidak bermoral ataupun kita panggil tidak mempunyai etika dan peradaban yang tinggi dalam konteks agama, dan dia boleh mempengaruhi corak kepimpinan tersebut terhadap kesan kepada rakyat. Jadi ini dalam isu ini dari segi isu semasa itu rasuah, termasuklah hari ini kita ada perhimpunan di Kuala Lumpur berkaitan dengan SPRM itu, iaitu rasuah ini. Adakah Dr. Rofa nampak memperlihatkan benda ini sedang berlaku di Malaysia, di mana pemerintahan atasan telah bermula dengan moral-moral yang kita panggil yang lemah dan juga longgar. Bagaimana pendapat Dr. Rofa? ya, 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 kita lihat tadi. Mhm. Sebenarnya kalau keruh di hulu, keruh di hilir. Keruh di hulu, keruh di hilir. Apabila kita lihat pemimpin adalah sebagai kepala, ikan sebagai kepala, buruk di kepala, maka dia perlahan ke ekor. Apa yang disebut dalam konteks kita lihat an-nas ala dini mulkihim. Manusia itu ikut pemimpin mereka. Pemimpin ini dibentuk oleh masyarakat. Masyarakat kembali kepada pemimpin, pemimpin pada masyarakat, maka dia satu loop. Kita yang memilih pemimpin. Pemimpin yang memimpin rakyat, rakyat yang memilih pemimpin. Dalam konteks kita demokrasi, dua-duanya ada peranan masing-masing. Kalau kita condemn kepada pemimpin, maka kita yang pilih pemimpin. Maka kita jugalah posture kepada pemimpin tersebut. Dan rasuah yang dilakukan hari ini, kita lihat paparan tadi, bukan saja di peringkat yang bawah, tetapi telah meningkat kepada pegawai kerajaan. Dan pegawai kerajaan juga, ahli politik juga, kita lihat ada data-data ataupun berita-berita yang kita terima bahawa dia sudah menjadi kronik. Apabila persepsi rasuah yang dikeluarkan oleh badan amnesty ini menunjukkan kita duduk tempat yang paling bawah. Sama ada mereka berdasar kepada data yang mereka ada, dan ini menggambarkan bahawa kita sudah terbabit dengan satu fenomena yang tidak dapat kita lepas lagi. Sebab rasuah berlaku di mana-mana. Dan inilah untuk kita, untuk menjadikan kita kembali kepada hati kita, kepada pendidikan kita. Bagaimanakah kita apabila kita berdepan dengan wang yang banyak? Apakah amanah kita? Apakah kita dapat mengatasi di antara iman kita dengan apa yang kita lakukan, khususnya rasuah ini? Dan negara kita ini sangat terkenal. Dipermainkan di luar negara. Saya pergi ke Slovenia, saya pergi ke negara luar dalam satu masa dulu, mereka menyebut tentang rasuah negara kita. Dan ini perkara yang tidak dapat kita tutup lagi. Dan dia berlaku daripada atas sampai ke bawah. Dan ini adalah satu perkara yang besar dalam konteks kita untuk membina kembali. Mari kita renung sama-sama, sebab apabila kita dah tahu bahawa kita ada sakit, kita tidak akan berubat. Sekarang kita tahu bahawa kita ada sakit. Antaranya rasuah yang besar. Maka marilah kita cuba mengatasinya dengan berbagai cara. Daripada pertama peringkat, di peringkat sekolah kita asuh pelajar kita dengan keimanan. Di peringkat universiti kita harus masukkan value roh dalam ilmu kita sehingga kita menjadi seorang pegawai yang bertanggungjawab. Apa yang kita lakukan, kita akan bertanggungjawab dunia akhirat, dan itulah yang dapat menghalang kita daripada kegiatan yang tidak baik. Dan saya harap pelajar yang mendengar dalam kuliah kita ini, apabila ada di antara kamu sekalian ada yang jadi pemimpin, maka bawalah negara ini ke tempat yang lebih baik daripada apa yang ada sekarang. Kita mesti ada determin dalam diri kita sendiri, ada azam yang kuat, dan kita barangkali tidak dapat mengatasinya. Tetapi azam ini menjadikan satu titik pertama, langkah pertama, dan barangkali perjuangan kita ini adalah sebagai langkah pertama, dan sekiranya pelajar tidak melangkahi lagi, maka berhentilah langkah kita di sini. Dan saya harap kita akan dapat sesuatu daripada perjuangan hari ini, dan kita tahu bahawa kita ada masalah, dan sekarang kita mari cari solusi kepada persoalan yang telah menjadi darah daging dalam negara kita, rasuah yang saya maksudkan tadi. Wallahualam.
kasih Dr. Rofa atas penjelasan soalan begitu tadi. So jadinya kat sini kita memerlukan usaha sama dan kerjasama bermula daripada peringkat bawahan di mana kita perlu menerapkan nilai-nilai sebenar dalam konteks keimanan dan ketakwaan seseorang manusia atau individu itu, di mana dialah merupakan titik permulaan peradaban dan kemajuan itu seimbang dan dapat dikekalkan, insya-Allah. Okey, soalan yang terakhir Dr. Rofa di sini yang saya boleh pilih kerana banyak sangat soalan. Mungkin kita boleh continue nanti next session mungkin kita bukan stop di sini saja. Okey, adalah berkaitan dengan isu semasa ini, iaitu kita melihat kemajuan IR 4.0 iaitu teknologi maklumat telah sepatutnya membawa kepada kemajuan yang kita lebih nampak lebih mudah kehidupan itu dari segi fizikal, dari segi pengurusan masa, tetapi adakah dia membawa kepada kemajuan peradaban dan etika, terutama dalam kalangan belia muda pada masa ini, di mana kita memperlihatkan sedikit sebanyak terdapat beberapa unsur-unsur keruntuhan akhlak dan juga adab dalam kalangan generasi muda pada waktu ini, di mana apakah peranan kita, sama ada kita ni generasi yang muda ataupun generasi yang panggil ketua bagaimanakah peranan kita untuk mengekalkan kita panggil peradaban ini supaya tidak songsang daripada jalan yang asal. Ya, terima kasih. Soalan terakhir. Teknologi ialah IT ialah teknologi. Teknologi tidak memusnahkan manusia, tapi manusia menggunakan teknologi untuk keburukan. Ini kita harus seperti parang, seperti pisau. Kalau dapat kepada seorang suri rumah tangga, dia digunakan untuk memasak di dapur. Digunakan pisau untuk menggunakan dapur, kebaikannya. Tapi kalau dapat kepada pencuri, maka dia gunakan untuk merompak. Bukan pisau yang salah, tetapi perompak. Apabila pisau digunakan oleh perompak, maka dia akan bawa keburukan. Tetapi pisau yang sama digunakan untuk memasak di dapur, cukup baik. Dan teknologi IT ini juga kita harus ambil seperti pisau tadi. Sekiranya kita ambil sebagai suri rumah tangga, kita gunakan dia sebagai alat untuk kita sebarkan ilmu, pengetahuan, perbincangan, dan sebagainya kebaikan. Dia seperti ibu yang menggunakan pisau di dapur. Tetapi sekiranya kita mengambil jalan yang sebaliknya, menjadikan ini sebagai tempat kita fitnahkan untuk kita melakukan keburukan dengan segala unsur negatif yang ada dalam internet, umpamanya, ataupun dalam maklumat yang kita dapati, dengan segala kelucuhan dan perkara-perkara yang bertentangan dengan nilai sosial kita, maka kita seperti perompak yang mendapat pisau. Maka dia tidak dapat membawa kepada kebaikan. Jadi apa yang saya nak sebutkan di sini ialah bagaimanakah kita untuk membentuk pelajar yang bersifat seperti ibu yang menggunakan pisau untuk memasak tadi. Bukan kita bawa kepada seorang yang akan bawa kerusakan. Teknologi harus kita terima, tetapi dalam teknologi itu kita harus sangat berhati-hati, dan ini sangat bergantung kepada hati kita, bergantung pada jiwa kita, dan bagaimanakah kita dilatih dalam sistem kita, di rumah kita, di dalam sekolah kita, di surau kita, di dalam masyarakat kita, bagaimanakah kita melihat tentang peristiwa ini, bagaimanakah tanggungjawab kita. Bukan saja kita bertanggungjawab dalam diri kita, tapi kepada masyarakat, dunia, sampai akhirat. Dan sekiranya dapat kita tanam kepada setiap jiwa pelajar kita, saya jangkakan insyaAllah, maka apa yang kita risau ini akan berkurangan. Mudah-mudahan, insyaAllah. Wallahualam. Dan saya ikatkan terima kasih kepada pensyarah, kepada pelajar, dan itulah yang sebut, boleh jadi saya benar, boleh jadi ada yang saya tidak tepat, dan pelajar harus memperbetulkan kesilapan saya dalam perjalanan yang panjang tadi, dan saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa dalam masa yang lain. Wallahualam. Terima kasih. Terima kasih banyak diucapkan kepada tetamu jemputan kita hari ini, iaitu Profesor Madya Dr. Rofa Ismail, di mana kita nampak banyak sesi ini memberi keberkatan dan manfaat untuk kita sama-sama mengambil iktibar pengajaran ataupun tindakan kecil, sekecil-kecilnya kita bermula sebagai kita, sebagai individu, apakah peranan kita, di mana daripada individu boleh meningkatkan bentuk kumpulan dan seterusnya, boleh, tidak mustahil, boleh mempengaruhi sistem pendidikan ataupun sistem pentadbiran negara kita ini, kerana kita mestilah cintakan ilmu dan seiring itu kita cintakan tanah air kita ataupun negara kita, Malaysia itu sendiri. Okey, jadinya di sini kita terima kasih juga kepada para hadir yang memberi komitmen dan juga kerjasama, termasuklah sesi soal jawab yang berlangsung tadi, dan kita harap kita tangguh sesi ini pada masa akan datang, di mana saya bercadang untuk kita membuat satu siri sesi ini bermula
bermula dengan tajuk, mungkin kita panggil tajuk yang sekecil-kecil, iaitu tajuk, contohnya tajuk akli dan nakli, di mana kita akan membawa kembali peradaban itu adalah bermula dari etika ataupun kita panggil peradaban dan juga akhlak seseorang manusia itu sendiri. Kita bermula dalam konteks mikro, insya-Allah. Kita tutup majlis kita pada hari ini dengan sesi dengan bacaan surah Wal-As.